Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan juga kurniaan Allah yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Mudah-mudahan atas sifat syukur dan juga rasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, dengan kita melakukan segala amal ibadah dan meninggalkan segala larangan, kalau mengikut definisi bersyukur yang sebenar, sahabat-sahabat sekalian, kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan Allah akan menambah lagi rezeki, Allah akan menambah lagi keberkatan, Allah akan menambah lagi kasih sayang beliau kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan ini akan menjana pahala, menjana amal ibadah, menjana keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad yang dikasihi, yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti segala ajaran dan juga didikan. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat dan kita mengucapkan salam kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan pahala kepada kita dan akan menjadikan kita ni orang-orang yang sentiasa sayang dan bertambah lagi kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara adatnya, kalau kita tidak didatangi ataupun Allah tidak memberi kita, mengutuskan baginda Rasulullah SAW dengan ajaran dan didikannya sehingga kini, sahabat-sahabat sekalian, tentulah kita masih lagi berada dalam keadaan wallahualam, entah apa yang akan berlaku pada kita. Mungkin kita masih lagi jadi orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk Allah, menjadi orang yang syirik, orang yang kufur kepada Allah SWT. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari muslim muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini sahabat-sahabat, pagi ini saya pagi yang berkat ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang perkara yang ada kaitan dengan ilmu, perkara yang ada kaitan dengan pengetahuan kita, fadailul a'mal ataupun kelebihan-kelebihan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan din. Ataupun dengan kata-kata yang lain, perkongsian saya pada pagi ini ialah perkongsian tafaqquh fid din. Kita berfaham-faham, kita mendalami tentang perkara yang ada kaitan dengan agama. Yang mana agama tu, sahabat-sahabat sekalian, ada kaitan dengan kita punya tindakan kita, kepercayaan kita, cara hidup kita, pelakuan kita sehari-hari. Jadi sebagaimana yang telah kita diingat-ingatkan, selalu disebut-sebut bahawa segala tindakan kita ni, sahabat-sahabat sekalian, perlulah mengikut landas-landas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian disebarkan melalui para ulama, sehinggalah kita hari ini. Dan alhamdulillah, dengan berkat
didikan Rasulullah serta hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu melaksanakan segala tuntutan, segala keperluan, segala perkara-perkara yang menjadi satu yang doruri dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat sekalian. Kita menghindarkan diri kita daripada mengikut hawa nafsu. Kita digantikan dengan mengikut segala bentuk kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyelusuri hidup kita ni, sahabat-sahabat sekalian, dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih benar, dengan kita menghindarkan dari kita mengikut hawa nafsu dalam hidup kita ni, dengan kita mengikut ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini, sahabat-sahabat sekalian, saya suka nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian satu tajuk yang saya kira penting sebagai satu bentuk tuntutan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat sekalian. Apakah perkara tersebut? Perkara itu ada kaitan dengan amalan kita. Amalan kita membina rasa cinta kita kepada Allah SWT, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menambah keimanan kita, yang menjadikan hati kita ni tenang dalam melaksanakan, mengharungi kehidupan kita ni, sahabat-sahabat sekalian. Maka perkara ini sangat penting untuk kita lakukan. Apa dia perkara tersebut, sahabat-sahabat sekalian? Perkara tersebut kita namakan sebagai zikir. Jadi pada pagi ini, sahabat-sahabat sekalian, saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat pembacaan sebuah kitab karangan seorang ulama Nusantara yang hebat, yang terkenal di kalangan umat Islam di Nusantara ini khususnya, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Panbani. Jadi dengan karangan kitab beliau ni, saya bawakan kepada sahabat-sahabat sekalian, yang namanya ialah Sayrus Salikin ila Ibadatir Rabbil Alamin, insyaAllah. Jadi kitab ni, sahabat-sahabat sekalian, saya pilih dan saya gunakan setelah beberapa tempoh waktu. Saya gunakan untuk perkongsian saya bersama dengan para jemaah di surau di taman saya ini. Dan alhamdulillah sehingga kini kami masih lagi meneruskan program ini. Alhamdulillah sikit sebanyak dapat memberi manfaat, khususnya dalam memahami perkara-perkara yang ada kaitan dengan agama. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, untuk tidak membuangkan masa pada pagi ini, insya-Allah kita akan terus membaca kitab ini. Mudah-mudahan manfaat yang kita dapat ni kita akan dapat amalkan dalam kehidupan kita sebagai satu pencerahan dan sebagai satu perkongsian, sebagai satu penambahan nilai pengetahuan dan sebagainya lah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan yang baik untuk kita amalkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini. Amin, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab ini dengan kita membacakan doa ya, ataupun kita mulakan dengan tradisi lah, sebagaimana mana-mana pengajian di kalangan umumi, di kalangan di pondok-pondok pengajian atau di mana-mana pusat pengajian yang menggunakan kitab karangan ulama Nusantara, kita akan mulakan dengan lafaz bacaan inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darainil amin. Al-babus samin fil azkar. Bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Falaysa ba'da tilawati kitabillahi ibadatun tuaddi bil lisani afdalu min zikrillahi subhanahu wa ta'ala." Artinya, tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadah yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih afdal daripada zikir Allah Ta'ala. Ini kata maknanya pengarang memulakan kitab tajuk ini, sahabat-sahabat sekalian, dengan mengenengahkan kata-kata Imam Ghazali. Sebagaimana yang kita maklum bahawa karangan kitab ni banyak mengambil petikan daripada
Imam Ghazali daripada kitab Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mu'minin dan sebagainya. Baik. Itu kata Imam Ghazali. Jadi dinukilkan kata-kata Imam Ghazali dalam kitab ni dengan katanya bahawa tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadah yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih afdal. Maknanya dalam apa juga tindakan kita sahabat-sahabat sekalian, membaca Al-Quran itu lebih utama, perkara yang lebih aula. Sebab apa? Quran tu sebagai satu mukjizat, Quran tu sebagai satu sumber utama dalam kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam hukum fiqah, antara sumber yang diambil yang paling utama, yang paling aslah, yang paling sahih ialah Al-Quran yang pertama dan yang keduanya sunnah. Jadi sebab itulah dalam apa juga kerangka amalan kita ataupun sumber-sumber yang kita nak jadikan sebagai dalil, maka Quran ni menjadi sesuatu yang lebih utama, menjadi sesuatu yang lebih aula, yang rankingnya yang pertama, yang tinggi, yang paling tertinggi. Jadi sebab itulah dalam kata-kata Imam Ghazali ini dalam bentuk zikir, membaca kitab dan sebagainya, maka zikir yang paling aula itu ialah membaca Al-Quran. Okey. Jadi bila kita baca Quran ni sahabat-sahabat sekalian, kalau kita memahami dengan betul-betul pengertian dan juga kehendak Al-Quran itu sendiri, kita mendalami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kita mengimani, kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu bermaksud kita melaksanakan, kita meyakini dan kita menyerapkan rasa akidah kita, kepercayaan kita kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, berdasarkan firman-firman Allah, kehendak Allah, perintah dan larangan, perintah suruh, meninggalkan segala bentuk larangan dan pengharaman dan sebagainya. Begitu juga dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, sejarah-sejarah yang berlaku, sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga dengan kehendak-kehendak Allah. Allah sebutkan peringatan-peringatan, tanzir, nazira wa bashira wa nazira, peringatan baik, peringatan yang gembira, peringatan yang menakutkan, banyak lagi lah. Kemudian apa lagi? Tentang ilmu-ilmu, tentang teori-teori ataupun tentang maklumat-maklumat yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka kita mengimaninya dengan kita meyakini, memasakkan dalam hati kita. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita membaca Al-Quran ni, bukanlah kita hanya membaca saja secara harfiah, tetapi kita mendalami maksud. Lagi bagus kita baca Al-Quran tu, kita tadabbur isi dia. Maksudnya kita melihat setiap patah perkataan dan setiap kata-kata yang Allah nyatakan, Allah berikan, Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan ayat tersebut. Banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil tentang amaran, berita gembira, berita menakutkan, sejarah-sejarah yang lama, yang mana semuanya itu bertepatan, tepat. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ini juga sebagai satu sumber ilmu yang menyatakan, contohlah tentang proses kejadian alam, proses kejadian manusia, proses kejadian haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan bila mana dibuat teori, dikaji oleh ahli sains, akhirnya ahli sains menemui kebenaran demi kebenaran. Jadi menunjukkan bahawa Al-Quran ini satu sumber yang tepat. Tentulah kita yakin begitu, kan yang menurunkan Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Tentulah kebenaran itu tak boleh nak ditolak. Jadi berdasarkan itu, maka Imam Ghazali menyatakan afdal zikir itu ialah kita membaca Al-Quran. Baik, kita sambung lagi insya-Allah. Fadilatuz zikri 'alal jumlati. Kelebihan, ini satu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Fadilat zikir itu amat banyak, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Jadi ini kelebihan tentang zikir yang disentuh dalam ni ialah pengarang kitab ini memuat
kan kata-kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, fazkuruni azkurkum, iaitu surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi apa makna dia tuan-tuan? Artinya, sebut oleh kamu akan daku, nescaya aku sebutkan akan kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, uzkurullaha zikran kathira, Al-Ahzab ayat 41. Artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Sebut olehmu akan Allah Ta'ala, akan sebutan yang amat banyak. Dan lagi firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. An-Nisa ayat 103. Artinya, maka apabila selesai kamu akan semayang, maka sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala pada hal berdiri, dan pada hal duduk, dan pada hal berbaring atas lambung kamu. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada mentafsirkan akan ayat ini, ay bil laili wan nahari fil barri wal bahr was safari wal hadari wal ghani wal faqri wal maradi was sihhati was sirri wal alaniyati. Artinya, sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala pada malam dan pada siang, dalam daratan dan lautan, dan dalam pelayaran, dan dalam negeri, dan dalam kaya, dan dalam fakir, dan di dalam sakit, dan di dalam sembuh, dan di dalam rahsia, dan di dalam zahir. Jadi ini antara petikan yang terdapat dalam kitab ni. Jadi kalau kita tengok daripada petikan yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, Allah Allah berfirman dalam Al-Quran, uzkurullaha zikran kathira. Kan? Kalau kita baca ayat yang pertama tadi yang nyatakan dalam kitab ni, fazkuruni azkurkum. Jadi ini berkaitan dengan zikir. Semua ayat-ayat yang disebutkan dalam kitab yang telah saya nyatakan tadi semua ada kaitan dengan perkataan zikir. Jadi kita nak tahulah sahabat-sahabat sekalian, perkataan zikir tu ialah segi maknanya, segi logah istilah, dan juga segi istilahnya ialah mengingat Allah. Zikir ni kalau ikut bahasa Arab, sebut. Sebut boleh, ingat pun boleh. Kita menyebut, ana azkurukum, ana adzakkartu, ataupun ana uzakkirukum. Ini semua berkaitan dengan menyebut boleh, mengingat pun boleh. Jadi ada maksud. Sebab bahasa Arab ni satu perkataan dia mengandungi berbagai maksud. Jadi dalam tu Allah menyebutkan bahawa dalam ayat Quran ini menyatakan fazkuruni azkurkum. Ini satu perintah daripada Allah SWT. Sebab itulah ayat ni mungkin pengarang meletakkan antara ayat yang utama, pertamanya dengan menyatakan fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Jadi perintah ingat kepada Allah, berzikir, mengingat kepada Allah SWT ni memang secara dilahnya, secara harfiahnya ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni sahabat-sahabat sekalian, ialah kita sentiasa mengingat kepada Allah. Ketika baring, ketika duduk, ketika sedang makan, dalam apa juga keadaan, kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Pemikiran kita ni sentiasa melayang ingat Allah, bukan ingat benda-benda yang lain. Jadi sebab itulah melafazkan, melazimkan diri dengan zikir itu adalah merupakan satu tuntutan. Kalau kita nak jadi orang yang bersih hati, kita berzikir. Kalau kita nak jadi orang yang kuat imannya, menguatkan iman kita, kita dengan berzikir, banyak berzikir dan sebagainya. Jadi satu perintah kepada kita yang Allah sebutkan, fazkuruni, maka ingatlah kepada aku, dan nescaya aku uzkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Kemudian ayat yang lain yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai satu perintah, uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah kepada Allah tu dengan sebutan yang banyak, ingatan yang banyak. Kita berzikir banyak-banyak. Allah perintahkan. Sebab itulah dalam setiap gerakan kita, setiap tindakan kita, setiap masa, setiap ketika kita lakukan apa juga kita punya aktiviti, pemikiran kita ni sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan mudah tuan-tuan, sebab manusia ni sifatnya sebagai pelupa. An-nisyan tu sebagai pelupa. Insanun, nisyanun. Makna nisyan tu pelupa. Jadi manusia ni sentiasa lupa. Sebab itulah
disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa ingatkan Allah. Allah ingatkan kita ni supaya sentiasa ingatkan dia. Kenapa kita ingatkan Allah? Kerana Allah tu Tuhan kita, Allah yang menjadikan kita. Dengan maknanya sifat hamba sebagai kepada Tuhan ialah sentiasa mengingat kepada cipta dia. Itu antara tuntutan yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan mudah kena ingat Allah. Susah jadi kalau hati kita ni kotor tuan-tuan. Macam-macam lagilah kalau hati kita ni gundah gulana dengan hitamnya ya Allah, dengan kita banyak buat dosanya ya Allah. Kadang-kadang kita dah lupakan Allah terus. Dalam malang tu kita lupakan Allah SWT sepanjang hidup kita. Bila kita dah kaya contohnya, kita dah senang, masa susah kita ingat Allah, tapi masa kita senang Allah beri rezeki lebih, kita dah lupa. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil, kita dapat, kita dengar yang Allah rakamkan dalam Al-Quran pun ada. Sebagaimana Haman kan. Haman. Kemudian banyak lagi kisah-kisah sejarah yang menunjukkan bahawa manusia ni sifatnya pelupa. Bila dia dah senang, Allah uji sedikit dengan nikmat Allah yang melalak, yang memukau pandangan dia, perhatian dia. Akhirnya dia lupa kepada Allah SWT. Itu yang bahaya. Jadi manusia ni perlulah kepada peringatan supaya zikir juga. Peringatan tu pun zikir juga, kan? Okey, baik. Baik, ayat yang seterusnya yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab ni ialah fa idza qadaitumus solah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maka apabila selesai kamu akan sembahyang. Maknanya kita dah berdirikan sembahyang, kita dah solat. Apa yang perlu kita lakukan? Fazkurullah. Maka ingatlah kepada Allah. Kita dah lepas sembahyang, selesai sembahyang, dalam sembahyang pun kita ingat Allah. Apatah lagi dalam sembahyang kan tuan-tuan. Kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Taala. Dan selepas tu bila mana kita selesai sembahyang pun kita sentiasa ingat Allah. Ketika di mana tuan-tuan? Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan ketika kita baring. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam setiap masa, setiap ketika kita cuba ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Ini satu perintah. Ini satu perintah yang Allah perintah kepada kita untuk sentiasa ingat kepada Allah. Sebab itulah dalam ayat ni Allah menyatakan dalam maksudnya, maka apabila selesai kamu akan sembahyang, maka sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala pada hal berdiri, dan pada hal duduk, dan pada hal berbaring atas lambung kamu. Secara jelasnya begitulah sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tengok dalam kisah sembahyangnya Rasulullah SAW, solat Nabi, sifat solat Nabi. Kalau kita tengok dalam tu, daripada mula kita angkat takbir, sebelum kita sembahyang pun juga sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW penuh dengan zikir. Bukan zikir yang biasa-biasa kita baca ni. Bahkan zikir-zikir yang berbentuk tambahan. Yang maknanya, kalau kita tengok, mungkin kita tak mampu nak buat. Panjang-panjang. Bacaan berdiri lain. Bacaan rukuk lain. Bacaan sujud i'tidal pun lain. Ada tasbih-tasbih yang panjang. Yang penuh dengan sifat tauhid kepada Allah SWT. Jadi secara jelas, hidup kita ni sahabat-sahabat sekalian tentulah sentiasa dilingkungi, sentiasa dipagari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. Dan kita sambung ini, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirkan ayat ini, artinya sebut oleh kamu akan Allah Taala pada malam dan siang. Nampak? Wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbihullahu bukratan wa asila. Sebutlah kepada Allah ni pada waktu malam dan siang. Bukrah, pagi. Wa asila, dan malam dan petang. Jadi Imam Ibn Abbas menyatakan dalam tafsirnya berkait dengan ayat yang di atas, kita kena ingat Allah ni sentiasa di mana-mana pun, di waktu pagi, petang, di atas daratan ataupun di lautan, masa kita dalam pelayaran dalam kapal, dalam negeri, dalam masa kaya, masa miskin, masa susah, masa senang, masa sakit, masa sihat. Jadi dan juga masa rahsia secara sir, dan juga secara terang-terangan. Jadi erti kata lain, kita kena ingat Allah sentiasa, kan? Janganlah sekali ingat kemudian seminggu dah lupa. Jadi hati ni tuan-tuan, kalau kita lupa kepada Allah, dia akan jadi keras.
hati ni akan jadi tebal, susah nak ingat Allah, hati keras, susah nak menangis, susah nak ingat, asyik lupa je. Kalau ingat orang yang kita cinta, contohlah kalau kita cinta, kalau lelaki cinta kepada perempuan, cinta sangat, minat sangat, pagi petang siang malam ingat kepada kekasih dia. Tengok bombong pun jadilah, kan? Kalau dapat tengok dengar suara pun, dapat surat pun, seronok bukan main, kan? Berbanding kita ingat kepada Allah. Ada tak perkataan kita macam gitu? Dapat ingat Allah, sikit kejap pun jadilah, kan? Mungkinlah tak macam itu, sebab hati kita ni masih jauh lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Erti maksud ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh saya tadi daripada awal tadi, menyatakan bahawa tuntutan mengingati Allah tu bukanlah hanya sekadar waktu tertentu saja, tapi di waktu pagi dan petang, di atas daratan maupun di lautan, di waktu susah maupun senang, di waktu sakit maupun sihat, di waktu kaya maupun miskin, dan di waktu sunyi-sunyian maupun terang-terangnya. Jadi dalam arti kata yang lain, kita memahami bahawa mengingati Allah tu perlu dah dilakukan setiap masa. Sebab itulah setengah-setengah daripada golongan tarekat ni, sahabat-sahabat sekalian, golongan tarekat ni adalah orang yang mengikuti jalan-jalan tertentu dalam mencapai rasa tauhid ataupun mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang khusus. Sebenarnya tarekat ni tak ada salah, tak ada masalah pun, tapi setengah orang membida'ahkannya, kata ini semua amalan-amalan yang diada-adakan. Tapi hakikatnya kalau kita tengok dalam amalan tarekat, banyak amalan-amalan yang bersumberkan zikir. Zikir yang ada waridnya, yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Dan zikir-zikir khusus inilah yang dilakukan, diamalkan oleh para ahli tarekat dalam mendisiplinkan diri mereka untuk tujuan satu saja, tuan-tuan, iaitu mengingat Allah sentiasa. Sebab itulah kalau contohnya dalam tarekat Naqsyabandi, apa yang perlu kita lakukan antara zikir yang perlu ditekankan ialah menyebut Allah, Allah. Sebutan Allah, Allah, Allah tu sentiasa beribu kali. Sebab tu kalau mereka pegang tasbih tu, tangan tu sentiasa melazimi dengan zikir Allah, Allah, Allah. Jadi setiap tarekat mempunyai cara mendisiplinkan diri, setiap pengikut tarekat masing-masing ataupun pengamal tarekat. Tujuan lain tak bukan, tidak lain tak bukan, sahabat-sahabat sekalian, ialah satu saja, iaitu kita nak mendekatkan hati kita, mendekatkan pemikiran kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Boleh juga kalau kita tidak bertarekat, tak ada masalah. Tapi mampukah kita dengan secara bersendirian mengingat Allah? Kadang-kadang bila kita ingat, ada masa kita ingat, kita akan sebut Allah ataupun kita berzikir. Tapi banyak kebanyakan masa payah kita nak berzikir, kan? Banyak kita lupa daripada kita ingat kepada Allah. Jadi sebab itulah sebagaimana yang saya sebutkan awal-awal tadi, bahawa orang yang berzikir, orang yang berzikir ni orang yang ingat kepada Allah SWT. Dan bila kita lupa, ada waktu-waktu kita lupa, kita akan lupakan Allah SWT. Sebab itulah marilah kita berusaha berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, berdasarkan penerangan yang telah dijelaskan tadi, berdasarkan kata Ibnu Abbas yang ditafsirkan, mentafsirkan ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, bahawa kita perlu ingat, kita kena ingat kepada Allah SWT, Allah SWT setiap masa dan setiap ketika. Jadi mudah-mudahan pengisian yang sedikit, sedikit bacaan kitab, perkongsian daripada kitab ini dapat menambah satu motivasi mungkin kepada diri saya lah khususnya, dan juga sahabat-sahabat sekalian, untuk kita sentiasa beramal. Kita memahami tuntutan yang telah dikehendaki, yang telah dinyatakan. Allah menyatakan untuk kita ingat kepada Allah setiap masa, setiap ketika, di mana-mana sekalipun kita berada, waktu senang maupun susah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang meningkat imannya, yang disebutkan, bila mana disebutkan oleh ayat Quran kepadanya, maka bertambah iman mereka, bergetar hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan segala apa yang kita dengar dan kita kongsi pada pagi ini akan dapat kita laksanakan, kita mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dia menjadi satu proses untuk kita menjadi hamba Allah dan beriman yang selamat di dunia nanti, apatah lagi kita selamat di akhirat nanti, insya-Allah.
Itu saja daripada saya pada pagi ini, perkongsian sedikit petikan yang saya ambil daripada kitab saya Salikin. Mudah-mudahan akan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Yang benar itu datangnya daripada Allah, maka kita ambillah dan amalkanlah. Dan manakala yang silap dan salah itu datang daripada kejahilan saya dan kelemahan kekurangan ilmu saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.